Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kumpulan 19 ingin membentangkan tentang tajuk perkembangan dan peranan pusat zakat terhadap golongan mualaf di Sabah. Saya Nur Ain Alia binti Darwis, diikuti dengan rakan seperjuangan saya iaitu Nur Ain Suhaila binti Abdul Rahman dan Nur Syahira binti Sari. Pengertian zakat daripada segi bahasa merupakan kata terbitan dari kalimah zakat bermaksud suci dan subur, termasuklah bersih, berkat, berkembang dan baik kepada harta zakat, pembayar zakat dan penerima zakat. Dari segi syarat pula, zakat adalah mengeluarkan harta tertentu dengan kadar tertentu mengikut syarat-syarat tertentu untuk diagihkan kepada golongan tertentu. Hukum zakat. Zakat adalah fardu ain ke atas setiap orang Islam yang memenuhi segala syarat-syarat wajib. Oleh itu, seseorang Muslim yang mengingkari kefarduan zakat boleh mengakibatkan murtad, manakala individu Muslim yang meninggalkan zakat tanpa mengingkari kewajipannya adalah berdosa besar, adalah menjadi tanggungjawab pemerintah untuk menguruskan kutipan dan agihan zakat. Berikut merupakan 8 golongan asnaf yang menerima zakat iaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, al-rikab, al-garimin, fisabilillah, ibnu sabil dan mu'alaf. Mu'alaf merupakan mereka yang dijinakkan hatinya atau mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya untuk menerima Islam atau yang memeluk Islam tetapi belum kukuh hatinya. Kajian ini tertumpu kepada apakah peranan pusat zakat di Sabah kepada golongan mu'alaf. Pernyataan masalah. Peningkatan kutipan wang zakat membawa kepada peningkatan jumlah wang zakat yang diagihkan kepada asnaf. Baitul Mal selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengagihan wang zakat telah berdepan dengan halangan yang ketara. Ini berikutan kelemahan pengurusannya yang dikhawatiri agihan wang zakat tidak dapat dijalankan dengan sempurna. Selain itu, anomali di beberapa pejabat zakat menyumbang kepada pengagihan wang zakat yang tidak mencukupi. Isu ini memburukkan lagi rasa tidak puas hati orang ramai, khususnya dalam kalangan individu yang percaya mereka berhak mendapat wang zakat tetapi tidak memperolehnya. Secara umumnya, daripada pernyataan masalah di atas menunjukkan bahawa aspek kutipan zakat bukanlah masalah utama tetapi isu yang wajar diberi perhatian mendalam ialah kesan agihan zakat kepada golongan mu'alaf untuk membasmi kemiskinan asnaf fakir dan miskin di Sabah. Oleh yang demikian, kajian penilaian mengenai agihan zakat perlu dilakukan bagi mendapatkan data dan hasil yang bertepatan. Kajian ini bertujuan untuk mencapai 3 objektif utama berkaitan dengan institusi pusat zakat khususnya di Sabah. Yang pertama, untuk mengetahui tentang latar belakang pusat zakat di negeri Sabah, untuk mengenal pasti sejauh manakah perkembangan pusat zakat di Sabah dan untuk mengenal pasti apakah peranan pusat zakat Sabah terhadap golongan mu'alaf. Terdapat 2 pengkaedahan yang digunakan dalam memperoleh maklumat, iaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam kajian ini, data primer yang digunakan ialah temu bual. Berdasarkan kajian, teknik temu bual ini digunakan untuk mengetahui peranan pusat zakat Sabah. Kaedah ini menemu bual salah seorang pegawai pusat zakat yang bekerja di Sabah yang bertujuan untuk mengetahui peranan pusat zakat di Sabah dengan lebih terperinci tentang pembahagian zakat kepada golongan mu'alaf. Ini adalah rekod temu bual secara atas talian dengan salah seorang pegawai pusat zakat yang bekerja di Sabah. Data sekunder adalah data yang diperoleh daripada pihak lain. Dalam kajian ini, data sekunder yang digunakan ialah laman web dan Facebook. Beberapa laman web yang berkaitan dengan tajuk kajian telah dilayari untuk mendapatkan maklumat. Melalui kaedah ini, laman web yang dirujuk termasuklah laman rasmi pusat zakat. Laman web ini dirujuk bertujuan untuk mengetahui info-info semasa berkaitan pusat zakat di Sabah. Kami juga turut melayari laman sosial Facebook bagi pusat zakat. Latar belakang pusat zakat Sabah. Penubuhan pusat zakat Sabah mempunyai sejarah yang panjang. Sebelum penubuhan pusat zakat Sabah, pungutan serta agihan zakat kepada golongan yang memerlukan adalah di bawah kelolaan Majlis Ugama Islam Sabah. Majlis Ugama Islam Sabah merupakan sebuah pertubuhan yang bekerjasama dengan Jabatan Al-Ehwal Agama Islam Negeri Sabah dalam usaha menangani arus perkembangan dan kemajuan agama Islam di negeri Sabah pada tahun 1970-an. Pada tahun 1994, unit Baitul Mal yang diletakkan di bawah Majlis Ugama Islam Sabah ditukar kepada bahagian Baitul Mal dan Zakat selaras dengan Inaman Zakat dan Fitrah Negeri Sabah. Bahagian Baitul Mal dan Zakat bertanggungjawab mengurus pungutan serta agihan kepada golongan yang memerlukan bagi membaiki sosioekonomi golongan asnaf.
Bahagian Baitul Mal dan Zakat diubah kepada bahagian Zakat dan Fitrah pada tahun 2004. Kemudian, pada tahun 2007, bahagian Baitul Mal dan Zakat telah dinaik taraf kepada Pusat Zakat Sabah namun masih di bawah entiti Majlis Ugama Islam Sabah. Seterusnya adalah perkembangan Pusat Zakat Sabah. Pada tahun 2007, bahagian Baitul Mal dan Zakat telah dinaik taraf dan diberikan nafas baharu serta penjenamaan semula kepada Pusat Zakat Sabah. Pusat Zakat Sabah dipertanggungjawabkan mengurus urusan zakat dan fitrah dan kekal diletakkan di bawah pentadbiran Majlis Ugama Islam Sabah bagi melicinkan lagi urusan pungutan zakat dari golongan yang berkemampuan serta agihan kepada golongan yang tidak berkemampuan. Selepas penubuhan Pusat Zakat Sabah, urusan pungutan serta agihan zakat dan fitrah diluaskan serta dilicikan lagi urusannya dengan menubuhkan beberapa cawangan pusat zakat bagi memudahkan lagi urusan kutipan. Dalam tempoh 2007 hingga 2015, Pusat Zakat Sabah telah menaik taraf kaedah pembayaran zakat dan fitrah bagi golongan yang wajib untuk membayarnya serta menaik taraf jika terdapat golongan yang mahu memohon zakat dan fitrah di negeri Sabah. Antara kaedah yang telah dinaik taraf selain daripada mengunjungi pusat ataupun tempat tertentu untuk membayar zakat adalah dengan menggunakan online banking di mana-mana bank perdagangan. Kaedah yang seterusnya adalah melalui Pos Malaysia. Bayaran zakat boleh ditunaikan melalui kaedah tunai dalam talian di seluruh 45 buah pejabat pos Malaysia Berhad Sabah. Selanjutnya adalah kaedah skim potongan zakat berjadual. Kaedah ini dikhaskan kepada pekerja awam dan swasta dan bertujuan untuk memudahkan pekerja bagi sektor ini membayar zakat dan fitrah. Selain itu, pembayaran juga boleh dilakukan melalui portal bahagian zakat dan fitrah, pembayaran di kaunter bank, pembayaran dengan menggunakan MyEG Service, melalui ejen zakat dan pembayaran di kaunter bergerak. Kaedah permohonan turut dinaik taraf di mana pemohon boleh memohon bantuan zakat dan fitrah di portal Majlis Ugama Islam Sabah. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang peranan pusat zakat dalam membantu golongan mu'alaf. Antara peranan pusat zakat ialah memberi khidmat kaunseling. Sebagaimana yang kita sedia maklum, kebanyakan golongan mu'alaf yang baru saja memeluk Islam akan mengalami kesusahan hidup pada peringkat awalnya. Sebagai contoh, mereka mungkin disisihkan keluarga atau dipalau oleh rakan-rakan. Jadi, dengan adanya khidmat kaunseling dapat memberikan mereka semangat baru untuk meneruskan kelangsungan hidup. Selain itu, berdakwah juga merupakan peranan pusat zakat. Pusat zakat menjadi salah satu medium dakwah kepada golongan mu'alaf. Melalui dakwah bilhal dan bilmal, orang bukan Islam dapat melihat kesempurnaan agama Islam itu sendiri. Dakwah bilmal iaitu berdakwah melalui harta. Dakwah ini merupakan usaha dakwah yang dilakukan melalui gerak kerja yang berbentuk kebajikan, seperti kewangan, masa dan tenaga. Dengan adanya zakat, bahagian yang diperuntukkan untuk asnaf mu'alaf boleh dimanfaatkan dengan memberikan bantuan kewangan kepada golongan bukan Islam yang baru hendak berjinak-jinak dengan agama Islam dan dalam keadaan memerlukan. Seterusnya, zakat berperanan menganjurkan program-program yang berbentuk khidmat masyarakat dan kebajikan yang memberi keutamaan dalam kalangan masyarakat bukan Islam. Secara tidak langsung, ia dapat menarik hati ataupun menarik minat mereka untuk memeluk Islam. Contoh ataupun teladan yang baik dapat membantu mereka supaya kekal hatinya di dalam Islam. Selain itu, zakat juga berperanan dalam memberi skim dan bantuan. Skim yang diberikan ialah skim meraihkan saudara baru dan bantuan juga diberikan kepada golongan mu'alaf dalam bentuk wang ringgit dan kelas bimbingan. Seterusnya, rumusan dan penutup. Isu mu'alaf murtad dan tekanan perasaan akan menjadi isu yang besar dalam kalangan masyarakat sekiranya tidak dikawal dengan baik. Isu ini memberi kesan negatif di mana orang bukan Islam akan memandang rendah terhadap agama Islam. Pusat zakat dan orang awam perlu bertanding bahu dengan memberikan khidmat nasihat dan bantuan yang diperlukan di samping menunjukkan contoh dan teladan yang baik kepada golongan mu'alaf yang mungkin dapat menjinakkan hati golongan mu'alaf dan memberi nilai positif terhadap agama Islam.
Seterusnya, rujukan. Ini antara rujukan yang telah digunakan oleh ahli kumpulan kami. Sekian, terima kasih.